Hai kawan-kawan, selamat bertemu kembali. Sebelum saya meneruskan video hari ini, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Dan hari ini saya akan kongsikan beberapa resepi menggunakan bahan yang paling penting semasa bulan puasa. Bahan apa itu? Bahan itu adalah kurma, ya. Setiap kali bulan Ramadan mesti kita akan mendapat banyak kurma di dalam pasaran. Jadi hari ini Amoy Jamu akan kongsikan 4 resepi olahan dari kurma. Okey, apakah kebaikan kurma ini? Okey, kurma dia sangat tinggi dalam zat besi, terutamanya sangat bagus untuk orang yang kekurangan darah merah. Ia tinggi serat, jadi amat bagus kalau orang yang sentiasa sembelit, dan ia sangat tinggi dalam bahan pemanis semula jadi ia sangat bagus untuk membekalkan tenaga sepanjang hari. Jadi buah ini sangat bagus terutamanya untuk orang yang nak berdiet atau kurangkan berat badan, dan untuk orang yang berpuasa. Okey, so hari ini saya akan kongsikan resepi pertama, iaitu air rendaman kurma ataupun dipanggil air nabis. Okey, air nabis ini sangat senang saja. Kita akan mengambilkan kurma, pastikan dalam nombor yang ganjil, ya. Okey, di sini saya akan ambil 3 biji kurma, cukup buat untuk seorang. Kalau ada lebih orang boleh tambahkan, ya. Kita akan belah bahagian tengah, keluarkan bijinya, dan kemudian kita akan cuci buah kurma ini. Kalau kita cuci, kita pastikan keluarkan habuk, debu-debu ataupun serangga kecil yang kita tak nampak, ya. Okey, saya ketepikan dahulu biji ini, dan kita akan cuci menggunakan air bersih, ya. Kita tonyo-tonyo macam ni je. Okey, dah bersih tu kita tuangkan air ni, dan kurma ini kita akan letak dalam cawan dan tuangkan air secukupnya. Gunakan penutup, itu sahaja, dan kita biarkan semalaman ataupun lebih kurang 8 ke 12 jam bagi dia rendam, supaya ia akan mengeluarkan zat-zat ke dalam air. Dan di sini saya sudah sediakan lebih awal. Boleh lihat, ya, bila kurma dia sudah rendam, dia akan keluarkan zat-zatnya ke dalam air. Dan bagaimana kita hendak mengamalkan air nabis ini? Okey, kita boleh sangat disyorkan untuk mengamalkannya pada waktu pagi bila perut kita kosong. Bila perut kita kosong, senang ia mampu meresap zat-zat kurma ini, dan kita boleh minum air dan makan kurma ini. Kurma ini dia dah lembut, jadi senang untuk badan kita hadam, ya. Okey, sekarang kita akan beralih kepada resepi seterusnya. Seterusnya kita beralih ke resepi kedua, iaitu jus susu kurma. Okey, banyak di pasaran juga, ya, susu kurma, tapi kadang-kadang waktu Ramadan tak ada stok pula, kan. Okey, jadi kita buat sendiri. Okey, air nabis yang kita telah rendam semalaman, kita akan tuangkan ke dalam blender, ya. Okey, 1 kotak susu, saya pakai full cream. Kalau lebih orang nak minum, boleh je tambah sukatan, ya. Yang ni saya buat cukup untuk 1 orang. Dan sedikit madu, ya. Kenapa pula madu? Sebab kurma tu kan manis. Okey, sebab kita kan berpuasa sepanjang hari, jadi madu ini penambah khasiat sahaja, dan juga penambah tenaga. Sebab madu pun boleh bagi tenaga, tau.
Dan juga madu mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Jadi kita akan masukkan. Okey, kalau kawan-kawan di luar sana suka nak minum sejuk, boleh je tambah ais ya waktu ini. Tapi saya tak suka minum sejuk-sejuk, terutamanya bila kita waktu sahur ataupun buka puasa kan, perut kita kan kosong. Kalau minum sejuk macam tak selesa pula. Jadi saya suka lebih kepada suhu bilik ya. Sekarang kita akan tutupkan penutup dan kita akan blendkan ya. Okey, dah pun siap blend. Kita blend lebih kurang 2 ke 3 minit biar kurma tu betul-betul hancur kat dalam ya. Sekarang kita akan tuang. Ketatnya. Okey. Jus susu kurma ni sesuai juga kalau tak puasa, sesuai juga kita amalkan sebagai meal replacement ataupun untuk orang yang berdiet boleh buat sebagai meal replacement, ganti sarapan. Sedapnya. Okey, jom kita ke resepi ketiga. Okey, sekarang kita akan beralih ke resepi ketiga iaitu jus kurma pisang. Sama juga kita akan menggunakan air nabis, susu dan pisang. Okey, yang ini adalah favorite kegemaran anak saya dan juga suami ya. Diorang cakap lebih tahan rasa lapar, dan untuk saya secara personal, saya pun suka ini amalkan waktu pagi sebagai meal replacement ataupun kalau kita kekengkangan masa nak makan sarapan ya, kita boleh buat resepi ni. Okey, kita juga sama air nabis, susu full cream, dan juga pisang. Okey, saya suka ambil pisang yang lebih besar. Yang ni pisang Cavendish tak silap saya, ataupun pisang Dole ya. Sebab dia rasa dia neutral, dia tidak masam ataupun terlalu manis ya. Kita pecah-pecah sikit, nanti senang dia nak hancur ya. Okey, sekarang kita akan blendkan ya. Okey, kita dah pun blend selama 2 ke 3 minit. Sekarang kita akan sajikan. Boleh ya kalau nak tambah ais batu ke dalam. Dan sekarang kita akan rasakan. Jemput minum ya. Rasanya lebih manis berbanding dengan resepi kedua di mana kita guna madu ya. Yang ni dia lebih manis sebab dia ada pisang, dan rasanya lebih lemak manis ya. Okey, jom kita beralih ke resepi keempat dan terakhir kita. Baiklah, sekarang kita ke resepi keempat dan juga resepi terakhir kita ialah smoothie kurma. Smoothie kurma ini saya buat dari Ilham Overnight Oats yang saya buat di rumah ya untuk sarapan saya. Jadi hari ini saya akan buat dalam cara smoothie pula. Okey, so kita memerlukan juga air nabis, susu, yogurt. Yogurt dia banyak khasiat ya, seperti bakteria, bagus untuk usus kita, dan juga ia membantu sistem penghadaman kita. Yogurt sangat bagus ya untuk orang yang kerap sembelit. Cuba banyak-banyak cara, banyak Ilham pun tak boleh pergi juga. Maksudnya dalaman dia tak lawas ya. Jadi kita amalkan yogurt dalam diet kita, dan ini adalah oats ya.
Oats ini saya guna jenis roll oats, bukan oats segera ataupun instant oats. Sebab raw oats ini dia proses pembuatannya lebih kurang, jadi ia mengekalkan khasiat dalam oats ya berbanding dalam instant oats. Ini tips ya untuk kawan-kawan di sana. Okey, sekarang kita akan blendkan. Okey, kita blendkan agak 3 minit macam tu. Sebab oats dia kita nak blend lebih lama bagi dia betul-betul hancur ya. Kawan-kawan di sana kalau ada bajet lebih boleh juga tambah chia seed ya. Tapi hari ni kita buat secara ringkas lah ya. Jadi sekarang kita akan sajikan resepi ni. Kalau minum betul-betul lah rasa kenyang ya. Dari buka dari pagi sampai ke petang ya. Resepi ni pun sedap. Dia ada manis-manis, masam-masam sikit kerana dia gunakan yogurt. Okey, kawan-kawan tanya, boleh tak letak ais batu kat dalam nak bagi sejuk sikit? Boleh. Tapi untuk saya jenis suka minuman yang suhu bilik. Sebab kalau kita letak ais, takut ia akan menjejaskan penghadaman kita ataupun perut rasa senak ataupun boleh kempung ya. Maklumlah kalau lapar-lapar minum benda sejuk, perut boleh kempung tau. Okey, kita cuba sedap, kena minum 2 kali. Okeylah, jadi beginilah perkongsian saya hari ini sempena bulan Ramadan. Saya ucapkan kawan-kawan semoga dimurahkan rezeki dan semoga tahun ini lebih berkat buat anda sekeluarga. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.